Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar bidang adab, tajuk adab kepada keluarga. Baiklah, kita mulakan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sekarang sila buka buku teks pendidikan Islam tahun 1, muka surat 129 dan 130. Objektif pembelajaran pada minggu ini ialah murid dapat menakul dan mengamalkan adab dalam kehidupan bersosial mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6.2. Baiklah, kita teruskan. Tajuk unit 2, keluargaku sayang. Sebelum itu mari kita tengok apa dia pengertian keluarga. Okey, seperti mana dalam buku teks kamu, muka surat 129. Okey, keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Okey, sekali lagi, keluarga bermaksud ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Baik, mari kita tengok. Okey, ini gambar siapa? Ini gambar keluarga saya, keluarga ustazah ya. Okey, dalam keluarga, siapa yang ada dalam keluarga? Ini ustazah. Kemudian ada ayah ustazah, ini mak ustazah, opah ustazah ataupun nenek. Kemudian ada abang sulung, kakak pertama, kakak kedua. Kemudian ada suami. Kemudian abang ipar, ada pakcik, ada makcik. Kemudian ada sepupu. Kemudian ada anak saudara yang ramai-ramai ni semua anak saudara. Okey, jadi ini keluarga ustazah. Sekarang kamu tengok keluarga kamu pula. Ustazah pasti semua orang ada keluarga yang bahagia, yang kamu sayang. Ibu, ada ayah, ada adik-beradik, betul tak? Okay, jadi kenapa Allah suruh kita mengamalkan adab terhadap keluarga? Okey, tengok dalil nakli. Seperti dalam buku teks kamu. Okey, ikut ustazah sama-sama. Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Seperti mana dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 yang bermaksud, dan janganlah kamu berkata oh kepada mereka ibu bapa, dan janganlah kamu menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Okay, dalam surah Al-Isra ayat 23 ini jelas menunjukkan bahawa kita sebagai anak tidak boleh melawan kata ibu bapa walaupun berkata oh. Kan kita selalu kan mak cakap suruh pergi buat kerja apa semua cakap alah nantilah mak kata alah ke seperti mana kita kata oh ke berdosalah kita. Okay, jelas ya dari ayat ini bahawa kita tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapa kita, apatah lagi berkata oh. Baiklah, mari kita tengok apakah adab terhadap keluarga yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita tengok sebenarnya dalam buku teks kamu, buku surat 130. Okey, yang pertama, utamakan orang tua. Yang kedua, hormat menghormati. Ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, saling menyayangi. Yang kelima, saling ziarah menziarahi. Dan yang keenam, ucapkan salam apabila bertemu. Okey, cuba perhatikan, ada tak kamu lakukan keenam-enam perkara ini dalam kehidupan kamu terhadap keluarga kamu? Okey, cuba ulang satu persatu. Kembali, yang pertama, utamakan orang tua. Yang kedua, hormat menghormati. Ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Kalau ibu, panggil ayah. Kalau abang, panggil abang, jangan panggil nama. Oi Ahmad, oi, tak ada ya. Jangan guna bahasa yang sopan. Saling menyayangi. Bila kita guna bahasa yang sopan, maka kita akan saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, abang sayang adik, adik sayang kakak, sayang nenek kan. Kemudian saling ziarah menziarahi. Okay, kita ziarah pakcik-makcik kita yang sakit kat hospital ke di rumah. Kalau hari raya kita pergi saling kunjung mengunjung. Sentiasa saling ziarah menziarahi dan ingat mengingati satu sama lain. Itu keluarga ya.
Kemudian apa lagi adab yang terakhir? Ucapkan salam apabila bertemu. Jumpa kat pasar malam, bagi salam. Assalamualaikum pakcik. Kan? Okey, inilah 6 adab-adab terhadap keluarga yang perlu kita amalkan dan buat ya supaya keluarga kita jadi aman dan damai dan diberkati oleh Allah. Okey. Baiklah, seterusnya, kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Kenapa penting kita nak amalkan adab-adab terhadap keluarga ni ya? Kita tengok satu persatu seperti mana dalam muka surat 130. Okey, ada 4 kepentingan yang tulis di sini. Okey, yang pertama ialah saling menyayangi. Bila kita amalkan adab terhadap keluarga, maka keluarga kita akan saling menyayangi antara satu sama lain. Tak adalah marah-marah selalu. Kita akan saling sayang, bagi hadiah selalu kan, bagi makan sedap-sedap. Itulah dia antara kepentingan yang pertama. Okey, kepentingan yang kedua, merapatkan hubungan keluarga. Okey. Bila kita saling menyayangi, maka hubungan kita akan lebih rapat. Kita tahulah birthday, hari ini hari jadi siapa. Okey, mari kita raikan sama-sama kan. Macam tu. Jadi hubungan kita akan rapat. Okey, yang ketiga, kebahagiaan keluarga terjamin. Keluarga kita akan sentiasa bahagia, tak ada gaduh-gaduh kan. Okey, dan kepentingan yang keempat, ini yang paling penting sekali, mendapat rahmat Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang daripada Allah. Kehidupan kita akan menjadi tenang, tidak ada masalah, dan Allah sentiasa menjaga keluarga kita. Inilah kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Okey, jika kita tidak mengamalkan adab terhadap keluarga, ni akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Apa pula yang akan berlaku pada keluarga kita? Okey, ada 4 juga dalam buku teks kamu. Tengok yang pertama, hilang kasih sayang antara kami. Maknanya antara keluarga. Abang asyik gaduh je dengan adik, cari pasal je hari-hari. Bergaduh sana, bergaduh sini kan. Jadi, tak adalah kasih sayang. Asyik bergaduh saja kan. Okey, yang kedua, melambangkan peribadi yang buruk. Siapa yang suka cari gaduh dengan adik-beradik dia, suka melawan cakap ibu bapa, maka tak ada orang pun yang suka pada dia. Itu melambangkan peribadi kita yang buruk. Jadi, janganlah kita melakukan perkara yang buruk terhadap keluarga kita ya. Okey. Yang ketiga, akibat kalau kita tak mengamalkan adab terhadap keluarga, merenggangkan hubungan keluarga. Ni ada yang macam kes lari dari rumah kan. Mana dia tak dapat kasih sayang daripada ibu dan bapa dia. Adik-beradik dia asyik bergaduh je. Jadi memang tak rapat lah. Kalau ada masalah, dia lebih rela berkongsi masalah dengan kawan dia daripada keluarga dia. Okay, kita sepatutnya kalau ada masalah, kita kena bagi tahu dengan keluarga dahulu. Okay. Okay. Dan akibat yang terakhir, ini yang paling yang saya takut sekali ni, dimurkai oleh Allah. Allah tidak suka kepada orang yang mengabaikan keluarga dia. Maknanya kita dapat dosa, masuk neraka. Allahu Akbar. Okey, jadi setakat itu sahaja pelajaran kita. Saya harap kamu ingat apa dia pengertian keluarga, apa dia adab-adab terhadap keluarga, apa dia kepentingan kita mengamalkan adab-adab terhadap keluarga, dan apa akibat mengabaikan adab-adab terhadap keluarga. Okey, baik. Bila semua dah faham, okey, sila buka buku aktiviti muka surat 132. Okey, seperti yang dia ada dalam slide ini. Ada 2 soalan, muka surat 132, soalan 1 dan soalan 2. Kita tengok soalan 1 dahulu. Macam mana caranya, tengok contoh yang seperti ada. Okey, lengkapkan arahan dia. Okey, lengkapkan pengertian keluarga. Okey, perhatikan. Keluarga ialah orang, nombor 1. Tulis balik perkataan orang tu di petak yang pertama. Ialah orang yang mempunyai apa? Yang kedua, persaudaraan. Pertalian persaudaraan. Okey, tulis nombor 2 kat sini persaudaraan. Dengan tulis nombor 2, tulis perkataannya di sini. Okey, dengan siapa? Okey, ni jawapan terakhir. Kita. Okey, baik, faham? Okey, baik. Tu tengok soalan yang kedua. Apa dia arahan dia? Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, perhatikan semua gambar ni. Kamu rightkan mana yang melambangkan keluarga kamu, ahli keluarga kamu. Okey, tengok. Yang pertama, siapa? Ibu. Kalau ibu keluarga kamu, tandakan right. Okay. Terusnya apa? Nenek. Nenek keluarga kita juga. Okey, tanda right. Kemudian ayah. Okey, yang seterusnya jiran. Adakah jiran keluarga kita? Tidak. Jadi jangan tanda. Okey, seterusnya adik. Adik keluarga kita tak?
Ya. Kemudian kawan. Adakah kawan keluarga kita? Tidak. Dan yang terakhir abang. Abang keluarga kita? Ya. Jadi, tandakan right pada 5 gambar tersebut dan warnakan. Okey? Okey, saya harap jelas latihan yang pertama. Okey, sekarang kita tengok latihan yang kedua. Okey, baik. Latihan yang kedua ialah sila buka buku aktiviti muka surat 133, surat sebelah saja. Okey. Okey, arahan dia padankan ataupun sesuaikan. Okey, guna pembaris ataupun guna saja pensel warna kamu. Okey. Arahan dia ada dua ni. Petak pertama ialah kepentingan mengamalkan adab keluarga. Ada 4 tadi kan yang saya ajar. Okey, kedua petak akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Okay, jadi sekarang kamu tengok gambar yang di sebelah kiri ini. Okey, kamu kena padankan dengan antara dua ni. Mana satu jawapannya. Okey, tengok gambar yang pertama. Apa dia? Merapatkan silaturahim. Apakah jawapan dia? Adakah kepentingan terhadap keluarga ataupun akibat? Okey, kamu ambil pensel kamu dan kamu gariskan. Okey, seperti mana yang saya buat ni contoh. Okey. Okey, dan tengok yang kedua. Gambar yang kedua, apakah hubungan semakin renggang? Okey, apakah dia? Ada kepentingan ke akibat? Mana jawapan dia? Okey, kamu gariskan sendiri. Okey, saya bagi saja dia punya jawapan. Okey, akibat. Okey, yang ketiga, gambar apa ni? Hilang kasih sayang. Kepentingan ke akibat? Akibat. Okey, kamu gariskan sendiri ya. Okey, dan terakhir, gambar terakhir, kebahagiaan keluarga terjamin. Mana? Kepentingan ke akibat? Okey, kepentingan, gariskan. Okey, itu sahaja latihan supaya bila kita buat latihan, kamu akan lebih faham. Dan selepas ini, bila kamu tahu, kamu kena amalkan adab terhadap keluarga. Okey, sekian sahaja untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.